Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naftatihu jalsatana fi hadhihi al-lailati syarifati al-mubarakah bi qiraati sab'ul masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah thumma alhamdulillah asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina al-Mustafa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedaya muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kitab kita La ilaha illallah, manhaj hidup muslim. InsyaAllah pada malam ini kita berada di bab yang ketujuh dalam kitab tu, muka surat 68. Ini ada kitab boleh rujuk muka surat 68. Bab yang ketujuh berkaitan dengan siapakah yang digelar muslim. Itu tajuk dia, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Bab yang ketujuh, muka surat 68. Siapakah yang digelar muslim? Saudara-saudara sesama muslim, hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang muslim. Saya akan menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang muslim. Itu mukadimah untuk tajuk yang ketujuh, ya. Baik. Soalan daripada pengarang kitab tanya kepada kita, siapakah yang digelar muslim? Nah, gelaran tu apa benda? Kalau kita dah kata gelar tu. Nah, jadi perkataan gelar ni bukan macam kita biasa dengan kawan-kawan kita tu. Kita gelar seorang tu dengan sesuatu perkara. Nah, ya, kita gelar, letak nama, letak jawatan, letak apa-apa pangkat. Tapi dalam ilmu akidah, gelaran merupakan suatu ungkapan ataupun suatu ucapan yang diucapkan untuk menggambarkan sesuatu, sama ada ianya berupa hal, keadaan, situasi ataupun sifat. Dan gelaran ini ada yang sesuai, gelaran-gelaran yang baik. Ada juga sebaliknya, gelaran yang tidak sesuai. Nah, jadi gelaran-gelaran ini dalam akidah, seperti mana yang kita dah mengaji daripada awal dulu. Nah, kita diperkenalkan dengan istilah muslim, mukmin, muttaqin. Kemudian selain daripada itu disebut munafiqin, musyrikin, fasiqin, dan yang terakhir sekali kafirin. Maknanya gelaran-gelaran itu nak menunjukkan kepada kita suatu gambaran bagaimana keadaan hidup, keadaan dan sifat seseorang manusia di atas dasar pegangan yang dipegang. Kita nak kata mudah ginilah. Macam kita sebut Sayyidina Umar Al-Khattab disebut sebagai As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Sebab
Sayyidina Abu Bakar ini membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seorang yang menghafaz Al-Quran digelar sebagai Al-Hafiz, betul. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji disebut sebagai Al-Hajj ataupun Al-Hajjah. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan disebut Al-Alim dan sebagainya. Nah, sifat-sifat yang menggambarkan keadaan dan sifat seseorang, atau sifat yang sesuai. Sifat yang tak sesuai, contoh Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham, digelarkan Abu Jahal. Musailamah Al-Kazzab, zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang yang mengaku dia juga sebagai Nabi. Maka dengan gelaran yang diberikan Musailamah Al-Kazzab, maksudnya seorang yang mendusta. Nah, maknanya sifat yang sesuai pada dia tapi tak sesuai lah, maknanya dari segi sifat yang tidak elok, tidak baik. Jadi gelaran-gelaran ini bukan senang-senang nak bagi pada kita ni, nak jadi orang Muslim, nak jadi orang mukmin, nak jadi orang muttaqin. Nah, ataupun kita ni nak disebut sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, bukan suatu perkara yang mudah-mudah kita nak tempelkan kepada diri kita ni, akulah orang Muslim, akulah orang mukmin, akulah orang muttaqin. Nah, tetapi dia melalui prasyarat-prasyarat yang mesti kita tepati, barulah sesuai dengan gelaran yang kita terima. Sebagai seorang Muslim, perkara pertama, anak kuncinya ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang keduanya, bila mana kita dah buka pintu tersebut, dibukakan dengan pintu iman pula. Kepercayaan kita, keyakinan kita, kefahaman dan kesediaan kita untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Kalau Nabi suruh kita buat tu, maknanya kita sedia untuk terima dan laksanakan dalam kehidupan, baru disebut sebagai Muslim. Ya, baik. Apakah arti kufur dan Islam itu? Satu lagi persoalan daripada pengarang kitab. Untuk memahami masalah tersebut di atas, pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufrun dan apa itu Islam. Ya, maknanya pengarang kitab ni nak beritahu kepada kita dua perkara. Satunya namanya kufur, satu namanya Islam. Apa maknanya kufur itu? Ya, dan apa maknanya Islam? Kufur adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata, serta penolakan atas semua sistem, hukum dan perintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkas yang disebut oleh pengarang kitab kita ini, sesuatu perkara yang dikatakan penafian, penolakan ataupun tak setujunya kita dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu menerima apa yang dibimbing oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat dalam kehidupan kita ini, dianggap sebagai orang-orang yang kufur. Kufur ni maknanya ingkar, orang yang enggan. Dah, ya. Kejap lagi dia akan beritahu pula setara mana kufur kita tu. Ada hak kufur separuh, ada kufur suku, ada kufur yang memang 100% kufur. Sebab apa jadi gitu? Ada penolakan yang sikit-sikit je. Bukan kita tak terima semua, kita terima juga. Semayang juga, puasa juga. Tapi bab ni saya tak terima. Tu dia menolak daripada cabang-cabang yang ada dalam Islam. Banyak mana dia tolak? Kalau dia tolak secara total, maka total dia bukan orang Muslim. Kalau dia tolak sebahagian sahaja, walaupun sebahagian, tetapi Allah kata dah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Wahai orang-orang yang dikatakan beriman, kamu digolongkan sebagai orang yang beriman, apakah kamu nak beriman kepada Allah sebahagian sahaja, dan hak sebahagian lagi tu kamu kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
ambil separuh, buang separuh. Maka ulama-ulama akidah menyatakan orang yang demikian belum sempurna keislamannya dan belum sempurna imannya. Jadi kalau nak sempurna iman dan Islam, dia kena terima semuanya. Udkhulu fis silmi kafah. Kamu kena ikut, kamu kena turut ajaran Islam tu ke semuanya. Daripada urusan kita hidup, urusan yang kita nak kata urusan harian kita, sehinggalah kepada bab-bab yang berkaitan dengan hukum hakam, peraturan, undang-undang dan sebagainya, kita ikut nilai-nilai Islam. Baru jadi Muslim yang menepati ciri-ciri Muslim. Kalau berlaku penolakan, kalau berlaku penafian, maka kufur adalah perkara yang dikatakan berlawanan dengan Islam. Orang yang tak terima Islam, dia jadi sebagai orang kafir. Boleh faham? Itu dia punya kronologi dia. Macam mana orang ni boleh jadi kafir? Sebab penolakan dia. Dah kuat sangat tolak Islam, maka kafir dia. Buat apa yang diserukan ataupun yang menjadi perkara-perkara agama lain dan mengenepikan apa yang ada dalam ajaran Islam, juga kufur. Nah, ya, perkara itu. Jadi pengarang kitab ni bawa suatu perbezaan di mana kita nak letakkan diri kita ni, posisikan diri kita ni, nak menjadi orang yang menerima pengajaran-pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ataupun kita menjadi orang yang menolak serta menafikan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ni pegang dan dia ikut serta amalkan dalam kehidupan. Itu persoalan juga. Nak letak diri kita kat mana, ya? Apa? Baik. Jadi bila mana seseorang itu nak nyatakan dia sebagai seorang Muslim, apa yang disebut oleh pengarang kitab? Yang pertama, kepatuhan kepada Allah semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab, Al-Kitabul Munazzal, iaitu Al-Quranul Karim, yang menjadi panduan kepada hidup manusia. Bila mana menjadi panduan kepada hidup manusia, manusia ini boleh membezakan di antara perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab apa kamu tahu? Sebab adanya panduan yang memberitahu kepada kita. Nah, Al-Quran sumber asas yang pertama. Yang kedua ialah Al-Hadis. Ya, hadis-hadis junjungan besar Nabi Muhammad SAW merupakan sumber yang kedua selepas mana Al-Quran, untuk beritahu kepada manusia bagaimana manusia nak hidup atas muka bumi ni. Adakah dia nak kejar keduniaan dia sampai lupa akhirat, ataupun mereka mengutamakan urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat tanpa meninggalkan urusan dunia. Akhirat dikejar dulu. Nah, perkara-perkara yang berkaitan dengan bekalan-bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orang membina dunia ni, nah, bimbangnya bila dah asyik dengan membina dunia, akhirnya dia lupa kepada akhirat. Tetapi seseorang yang membina akhiratnya, sesuatu perjalanan yang akan kita lalui, tetapi kita laksanakan gerak kerja ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka akhirat kita dapat, dunia pun kita dapat. Nampak? Itu kesan daripada hala tuju yang kita nak letakkan dalam hati kita, dalam minda kita. Kita nak pastikan kedua-dua perkara ni tak terlepas daripada diri kita. Man ahabba bidunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba bi akhiratihi afna bidunyahu. Barang siapa yang cintakan dunianya, maka dia akan memudaratkan akhirat dia. Barang siapa yang cinta akan akhiratnya, walaupun di dunia ini dia tidaklah semewah mana, tetapi dia akan dapat balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak disangka-sangka. Dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pembelaan, akan memberi ganjaran
kepada amal-amal kebaikan yang dibuat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran bila mana perkara yang dilarang dihindari dan dia cegah diri dia supaya jangan buat. Nampak? Tu je arahan Allah. Ikut perintah Allah, buat perkara baik, aku bagi ganjaran baik, duduk dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Perkara yang kedua, Allah kata aku larang kamu daripada melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Kenapa? Kerana di sebalik itu adanya mudarat-mudarat dan perkara-perkara yang azab yang akan kamu kena selepas mana kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini telah pun baginda Rasulullah SAW beritahu dan khabarkan kepada kita. Nah, kalau kita dengar dalam ceramah Isra' Mi'raj, nah, bagaimana baginda Rasulullah SAW diperlihatkan keadaan manusia. Satunya keadaan manusia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menerima nikmat yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sukanya Rasulullah. Nah, bila bawa pula kepada keadaan yang kedua, diperlihatkan masyarakat ataupun ahli nar, mereka yang menjadi ahli neraka, betapa mereka diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis baginda Rasulullah SAW tengok keadaan itu. Sebab itulah baginda Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Nah, supaya apa? Supaya kita berhati-hati dalam keadaan kehidupan kita ini. Tanya diri setiap masa, apakah aku nak ikut jalan iman ataupun aku nak ikut jalan kekufuran? Kalau sekiranya aku mengikut jalan iman, aku akan berserta dan bersedia untuk melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul serta agama Islam. Tak banyak cerita. Kenapa? Sebab ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku diperintahkan oleh Allah. Begitu juga. Kenapa? Kerana aku nak mencontohi baginda Rasulullah SAW yang menerima perintah daripada Allah. Tak banyak cakap Rasulullah. Nah, faham bahawa ini merupakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan kita buat itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti letak keyakinan peraturan Allah merupakan peraturan yang baik. Kita mesti letakkan aturan-aturan yang Allah SWT buat untuk manusia ini merupakan aturan yang baik. Yang mana pembuat kepada aturan ini yang maha bijaksana. Nak berbanding dengan kita ni, jauhlah bezanya. Hebat kok macam mana sekalipun bijaksananya kita, tak mampu untuk kita menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena ingat semua tu. Satu peringatan tu supaya kita sedar. Hebat kok macam mana sekalipun, pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala Allah beri kepada kita. Kalau Allah nak tarik, sekejap je. Oh, orang ni hebat ni, orang ni hebat. Pak Allah SWT tarik. Jadi orang yang tidak orang kata tidak sioman kita dan macam-macam, boleh berlaku. Ya. Jadi pinjaman yang Allah SWT kurniakan ni untuk kita sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu namanya orang yang taat, bersedia, dan kita menyatakan semata-mata kepatuhan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya, penolakan atas semua sistem, hukum dan perintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disebut tadi dua sumber asas. Nah, ya, sekiranya umat Islam berpegang kepadanya, dia tidak akan sesat selama-lamanya sampai ke hari kiamat. Nah, amrain, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada manusia, kata Rasulullah, dua perkara. Bila mana umat Islam yang beriman dengan Allah, yang berakidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dan percaya kepada Allah, Rasul dan sebagainya daripada rukun iman tersebut, lan tadillu in tamassaktum bihima, tidak akan sesat selama-lamanya selama mana mereka berpegang kepada dua sumber ini. Yang pertama, kitabullah, iaitu Al-Quranul Karim, dan yang keduanya sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah baginda. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat,
Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita berada di rumah Allah. Kita nak dengar pengajian-pengajian ilmu. Di dalamnya terkandung ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya kita dapat dengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kalam daripada ulama-ulama yang muktabar adalah untuk menyuburkan hati kita. Nah, untuk kita rasa seronoknya kita berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah memberi izin kepada kita berada dalam agama ni. Nah, daripada ribuan manusia, bahkan jutaan manusia yang ada atas muka bumi, Allah pilih kita berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita berada di dalam agama ini, Allah juga buat peraturan-peraturan untuk kita ikut. Nah, jadi kita yang beriman ini, kita menepati ataupun kita mematuhi segala peraturan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak letakkan hukum hakam manusia itu, hak tu apa yang paling hebat sekali. Nah, kita meletakkan hukum yang berdasarkan kepada akal. Tak ambil nafs daripada agama. Tak ambil nafs daripada Quran hadis. Tidak mengambil apa yang diijtihadkan oleh para alim ulama, ittifaq ataupun ijma' ahli ulama. Nah, kita menggunakan dengan erti kata kebijaksanaan yang ada pada diri kita tu semata-mata, kemudian kita buat peraturan untuk kita jalankan dalam kehidupan. Sedangkan peraturan Allah SWT telah tersedia. Nah, Allah beritahu dah, kehidupan manusia ini aturan dia. Ikut perkara yang Allah SWT atur. Sekiranya kamu dihadapkan dengan masalah-masalah, maka bila mana kita mengikut jalan Allah SWT, masalah dapat diselesaikan. Tapi kalau dah manusia berpandu kepada akal fikiran masing-masing, orang ni dengan pendapat orang ni dengan pendapat ni, satu masalah 10 dia punya fatwa dia. Nah, kenapa? Jadi banyak. Mana satu orang nak ambil? Hak ni kata boleh, hak ni kata boleh, hak ni kata boleh, hak ni kata boleh. Boleh berlaku. Nah, sedangkan hak Allah SWT mari, masalah ini satu penyelesaian, begini cara dia. Nah, nak mengatasi masalah yang berlaku kepada umat manusia jauh sangat daripada Allah SWT, balik semula dengan agama. Nah, Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, Allah seru kepada kita, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu sangat dah kita. Banyak dah kita lalai, banyak dah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita melahirkan rasa kita hebat daripada Allah lagi. Kita tak takut pun amalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Ibadah itu Allah SWT suruh kita buat, kita tinggal. Seolah-olah tidak ada dosa kepada kita. Berani umat manusia pada hari ini. Nah, buat maksiat jadi kebanggaan. Buat kemungkaran jadi sebagai suatu kelaziman. Kalau tak ada perkara-perkara hiburan, oh tak senang hidup dia. Nah, ya. Kalau buat pengajian ilmu, jarang orang nak mari. Nah, boleh kita kira lah berapa ramai. Tapi kalau malam ni bertembung dengan konsert, mana orang nak pergi? Karnival situ sini. Nah, macam-macam karnival, situ karnival, sini karnival. Hak tu, percampuran antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Kenapa ramai? Sedap boh, hiburan. Bila kita nak tengok? Nah, ya. Hak hiburan yang datang daripada Allah SWT ni kadang-kadang kita ambil remeh. Dan macam mana kita nak jadi pelengkap kepada agama Islam? Kalau kita kata saya ni Muslim, saya terima hukum Allah SWT, tapi bila mana kita letakkan pertemuan di antara hukum Allah dengan hukum manusia, dah, ya, manusia lebih mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah SWT. Dah, semayang tak apa, lambat sikit pun, nak buat mana? Dah, tak apa lah. Kalau hak yang Allah SWT, kalau perkara yang berkaitan dengan hak dan peraturan manusia, ni nyanyi lagu negara aku ni, dia tegak,
Tak gerak ni. Apa tak gerak? Mau gerak lah. Sekali mau gerak kena denda sekian. Nah, mana tidak patriotik. Dah. Hak Allah wa mari mu kena sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh. Allah suruh kita laksanakan ibadah. Kita tak buat ibadah. Dah mana manusia gini? Nak ikut hukum Allah ke nak ikut hukum manusia? Hukum manusia ni kita takut sangat. Pasal apa? Kita nampak manusia. Majikan duduk depan kita. Oh, berlalu kita buat kerja. Betul kan? Kalau tak ada majikan, mana dia? Makan patung ngulur tidur. Pasal apa? Majikan tak ada. Tak. Cuba tengok-tengok kita makan tu, tiba-tiba majikan mari duduk belakang. Sedap mu makan lah. Waktu kerja ni, berhenti lalu. Sorry bos. Dah. Kita boleh pula minta maaf dengan bos kita. Tapi bos yang paling besar bagi arahan kat kita, seolah-olah tak ada apa-apa pada kita. Tak payahlah nak buat sangat. Tak. Buat kalau kita kata buat ibadah, apa yang dapat sangat? Tak. Orang yang nipis imannya, kata apa yang dapat? Tak. Peraturan-peraturan yang disampaikan oleh para alim ulama, bukan alim ulama tu buat, tapi para alim ulama menyampaikan balik kepada kita ajaran dan seruan daripada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita tak ambil berat pun dengan apa yang diwasiatkan, apa yang dinasihatkan. Nah, kita lebih percaya kepada orang-orang yang bukan dalam kalangan ahli sesuatu bidang, terutama sekali bidang agama, kita percaya pada dia. Nah, tak apalah, tak tudung pun tak apa, yang penting solat jaga. Berbanding dengan orang yang bertudung tapi tak solat. Sudah pula. Mari pula perkara gitu. Betul tak? Dan nak ikut macam mana? Nak ikut alim ulama ke nak ikut orang yang kita kata menyusul dalam semut? Menyusul dalam semut ni dia tak tahu benda. Tiba-tiba buat hukum fatwa. Kita pun ikut. Maka betul lah kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, faftau bi ru'usihim. Mereka tak ambil alim ulama sebagai petunjuk mereka. Dah dia ambil fatwa tu dengan menggunakan hukum hakam. Ataupun hukum akal dia sendiri. Sebab tu dalam perkara ni dia kata penolakan terhadap semua sistem hukum hakam, peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita kena kata, saya tidak boleh meninggalkan ajaran Islam sebab ini perintah Allah SWT. Ada orang wak mari dia kata, kalau mu duduk dalam Islam, apa yang mu dapat? Boleh tak dapat 2.5 juta? Tak dapat. Dah, kalau mu nak dapat 2.5 juta, mu tinggalkan Islam. Dah. Bila tinggalkan Islam, boleh tak perkara tu? Boleh lah. Dapatlah di dunia. Tapi persoalannya, adakah kita akan selamat di akhirat besok ketika mana kita berseorangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kiri kanan depan belakang kita malaikat dah kawal ni. Kita pula berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak jawab satu-satu soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tak tahu. Catatan itu Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di hadapan kita. Allah tanya kita balik. Pada waktu sekian, tarikh sekian, hari sekian, kamu telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan seorang manusia. Contoh, betul atau tidak? Kita kalau dengan orang tak, orang tanya kita, buat betul tak? Tak. Aku tanya ni, buat betul tak? Takut. Tak. Jadi kita pun kata, betul lah. Ni di hadapan Allah SWT ni, berani tak jawab? Kalau berani jawab, sah. Tak. Macam kita gini. Sambil cukup pinggang je. Jawab orang nanya. Tak. Pasal apa? Sebab kita rasa kitalah yang memiliki segala-galanya. Kebijaksanaan ada pada kita, kehebatan ada pada kita, kekuatan pun ada pada kita, pengaruh dan kuasa pun ada pada kita. Cukup pinggang dengan manusia. Cukup pinggang dengan alim ulama yang nak memberitahu kepada kita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Perkara yang berkaitan dengan apa yang kita perlu perbuat atas muka bumi. Pergilah. Tak mari ni. Tak ada zuk, tak ada nikmat bersama dengan alim ulama. Tak. Tapi kalau orang main tunjuk langit, tak ada masalah. 3-4 jam tak apa. Tak. Habis lalai. Jadi kita sebagai orang Islam ikut peraturan Allah, bukan peraturan yang hak manusia tetapkan itu. Nah, kalau manusia tetapkan itu untuk kepentingan ataupun dikatakan maslahah yang baik untuk masyarakat, tak ada masalah.
boleh kita terima. Kita tak tolak semua. Cuma kita kata dahulukan dan utamakan perintah Allah, kemudian barulah apa yang berkaitan dengan hak-hak manusia sesama manusia. Kalau perkara yang salah, takkan nak kata betul juga. Tu. Baik. Perbezaan yang nyata antara Islam dan kufur ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Yang tuan-tuan balik rujuk di rumah, buka tafsir, tengok ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Maksudnya, barang siapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maksudnya, barang siapa yang dia buat keputusan dah, macam mana mari sekalipun, kalau kata Nabi mari depan aku pun, aku tetap tak mahu ikut jalan Islam. Marilah macam mana sekalipun ulama besar ke depan aku ni suruh aku laksanakan cara hidup Islam, aku takkan terima. Marilah macam mana sekalipun kitab peraturan dibawa kepada mereka untuk mereka menerima peraturan daripada peraturan Allah SWT maupun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahawa kami putus dah, takkan ikut cara itu. Maka disebut di sini mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Kafirin ini bila mana tidak bertaubat kepada Allah SWT, kita bimbang akan dilontarkan oleh Allah SWT ke dalam azab Allah SWT. Dan azab Allah SWT ini bukan sikit-sikit. Cuba hari ni kita duduk saja-saja ni, kita siap kulit kita ni. Tahu siap? Koyok kulit kita ni. Ambil sikit je, koyok. Sakit tak? Itu baru sikit. Buang kuku lah depan ni ada lebih, kita nak buang gitu saja. Sakit tak? Sakit. Itu baru sikit. Yang ni kalau macam mi tu, kita celur dalam air panas tu. Celup sekejap je, gelegak dengan air panas yang menggelegak, dicelupkan dalam tu. Baru celup, bukan duduk lagi. Pun dah rasa sakit, apatah lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita dilontarkan oleh Allah SWT, mu duduk dalam neraka ni khalidina fiha abada. Duduklah kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah SWT. Apa kita nak cerita? Allahu Akbar. Tersiat kulit kita sedikit pun kita dah rasa pedih. Ini kan duduk lama pula dalam alam neraka, alam azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama ustaz nak duduk dalam tu? Selama-lamanya. Kalau usia dunia ada tempoh, bila habis tempoh tersebut, segala bendanya akan jadi fana. Dia akan jadi hancur binasa, dan manusia akan kembali kepada Allah SWT. Itu ada tempoh, betul tak? Tapi bila mana manusia kembali ke alam akhirat, ada tempoh tak? Tak ada. Sepanjang itulah kita hidup. Kalau orang duduk dalam syurga tu hidup yang tidak pernah menemui kematian. Dan orang yang berada dalam neraka begitu juga. Dia hidup juga dan dia tidak menerima kematian. Cuma dia diazab oleh Allah SWT setiap masa. Jadi macam ayam golek tu. Bulan Ramadan dah dekat dah ni. Ayam golek tu. Ya. Ayam bunuhan. Tengok air minyak tu kan. Kan ayam tu bila digolek minyak dia turun tu kan. Hak tu dibakar jauh tu. Bau api jauh sikit kan. Ini rapat betul dengan api. Dan api tu berada di badan kita. Tak rasa ke panas, tak rasa ke sakit. Mesti kita rasa sakit. Maka apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cuba untuk menafikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak memahami tentang hukum hakam Islam, kita bertanyalah kepada orang yang ilmu tentang ini. Kadang kita tak tahu pun tentang hukum Islam, tak tahu pun tentang peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala nak kepada kita. Tiba-tiba bila mana kita diberikan perkhabaran tentang sesuatu ayat yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita,
kita pula jadi orang yang tak menerima perkara tersebut. Allahu Akbar. Kita bimbang tuan-tuan, bila mana kita meletakkan satu je rasa ragu-ragu kepada ayat Allah SWT, kita datangkan keraguan kepada ajaran Islam, kita datangkan keraguan melalui sistem ataupun apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan manusia, bimbang Allah tutup hati kita, bimbang Allah tutup penglihatan kita, bimbang Allah tutup pendengaran kita. Di waktu itu tak boleh nak buka dah. Ketuk kok macam mana sekalipun tak boleh dah. Pasal apa? Dah kamu tolak secara total, maka hari ni Allah tutup hati kamu, tutup penglihatan kamu, tutup pendengaran kamu juga secara total. Baliklah kita ke alam akhirat, bawa satu bebanan yang besar. Bebanan apa? Bebanan dosa, bertemu dengan Allah SWT. Ya Allah, aku dulu seorang Muslim, tapi aku tak mengikut apa yang menjadi perintahmu ya Allah. Aku banyak pula buat apa yang dilarang olehmu ya Allah. Maka pada hari ini dengan bebanan yang aku bawa ni, ya Allah tolonglah maafkan aku. Nah, maafkan kami, teng 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 teng, maafkan kami. Itu cerita Ramli. Nah, duk maafkan kami depan Allah SWT. Agak-agak Allah maaf tak? Boleh Allah memaafkan. Itu semua rahmat Allah SWT. Ada yang diampunkan oleh Allah SWT. Ada yang Allah SWT tak terima pengampunan, Allah SWT masukkan dia dalam azab Allah SWT. Nah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Pernah dengar tak ayat ni? Kan ada kan? Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah SWT boleh mengampunkan sesiapa yang dikehendaki, dan Allah SWT juga boleh mengazab kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi nak ampun ataupun diazab ni perkara yang dijadikan suatu nilai, di mana Allah SWT nak ambil perkara tu yang boleh menyebabkan dia ni diampunkan oleh Allah SWT. Ni amalan kita atas muka bumi ni lah. Nah, apa yang kita perbuat daripada perbuatan kita, walaupun sekecil perkara, tapi kita niatkan kepada Allah SWT, mudah-mudahan menjadi suatu saham yang baik untuk menyelamatkan kita daripada huru-haranya alam kiamat, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat nanti. Maka Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang mengampunkan kita, memasukkan kita dalam syurga Allah SWT. Tapi kalau tidak ada amalan, tak ada amalan, kita tak buat apa yang diserukan, kita bangkang. Mari kita sama-sama laksanakan Islam. Apa dapat kalau laksana Islam? Jangan main. Nah, perbuatan tu nampak biasa, tetapi melibatkan akidah. Dan ulama akidah kata kalau buat main-main itu boleh cacat akidah, boleh keluar daripada Islam secara sengaja. Baik. Apa nak jadi kita? Jadi gunakan masa untuk kita bertaubat kepada Allah SWT sebelum kita melangkah ke alam barzakh dan seterusnya. Nah, sebab kita ni di bawah takluk Allah SWT. Allah tahu dan Allah faham apa yang Allah SWT ciptakan. Ini peraturan dia untuk kita ikut. Sebab kita ni makhluk, kita bukan malik, kita bukan raja, kita bukan pemimpin kepada dunia ni, bukan pemilik kepada dunia ni. Tetapi kita ni adalah manusia yang Allah SWT letakkan sementara di atas muka bumi, dan mana manusia ini diberikan tanggungjawab, tolong jaga bumi ini, jangan buat kerosakan dengan maksiat ataupun kemungkaran, tetapi kamu sebar luaskan zikrullah, nama-nama Allah, besarkan Allah, ikut bimbingan Rasulullah, laksanakan pembacaan Al-Quran, buat baik sesama masyarakat dan sebagainya. Nah, yang akan menjaga hubungan kita dengan masyarakat dan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara-perkara yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, sebab apa? Sebab kita yakin apa yang Allah SWT datangkan peraturan kepada kita bukan untuk memberatkan kita, bukan untuk membebankan kita, tetapi apa yang Allah SWT turunkan ini adalah untuk menjaga kita. Nah, jaga aurat kita, tak kira lah laki ke perempuan ke, jaga aurat.
jaga masa kita, pastikan ada waktu untuk kita sediakan bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kesibukan macam mana sekalipun kita seharian, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang nanti ketika mana kita bersoal jawab, Allah juga lupa kepada kita. Nah, tak ada dah hari ni rahmat kepada kamu. Tak ada dah hari ni pembebasan daripada azab azab Allah SWT kepada kamu. Sebab apa? Kamu duduk di dunia dulu, kamu tak ingat aku. Nah, peringatan diberi 5 waktu sehari semalam. Peringatan lah tu. Nah, hayya 'alas salam. Satu. Yang kedua, hayya 'alal falah. Dua. Marilah menuju solat ataupun kita beribadah. Satu. Yang keduanya, marilah menuju kejayaan. Solat, kejayaan. Maknanya dua perkara yang dikaitkan dalam seruan azan itu, suruh kita beribadah, nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Allah. Buat sesuatu, insya-Allah ingat kepada Allah SWT. Nah, duduk kita ni tuan-tuan, nah, duduk dengan zikrullah, bismillahirrahmanirrahim, duduk. Nah, ambil sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Yang kita sebut nama Allah SWT. Nak sebut nama Allah tu lama tak? Sebutan bismillah tu lama tak? Makan masa 1 minit tak? Tak sampai kan? Berapa saat je? Dalam 2 ataupun 3 saat, bismillahirrahmanirrahim, selesai. Nah, maknanya peringatan-peringatan itu sering diberikan kepada kita, nak tengok kita ni terima ataupun tidak suatu seruan daripada Allah SWT. Contoh kita katalah, nah, seruan daripada Allah SWT untuk pelaksana ibadah haji. Hak kita panggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maknanya kita nak terima seruan daripada Allah SWT. Labbaik Allah, kami terima seruanmu ya Allah. Nah, la syarika lak, tidak ada sesuatu yang menaingi ataupun menandingimu ya Allah SWT. Kami bertekad pada hari ini nak buat ibadah semata-mata kepadamu. Itu perjalanan dia. Justru daripada perkara ibadah tersebut, dia nak mendidik kita, teruskanlah perkara-perkara tersebut untuk kamu laksanakan urusan harian kamu. Buat ni kerana apa? Kerana Allah. Bukan kerana nak dapat pujian daripada manusia, tetapi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu mencari nafkah, betul, untuk kita punya ahli keluarga, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kamu untuk apa? Makan untuk apa? Sudah tentu nak kenyang tak? Tapi makan kita niat, ya Allah, dengan aku makan dan kenyang ini, aku dapat tenaga untuk aku terus beribadah kepadamu ya Allah. Nampak? Itu cara dia. Jadi disebut tadi dalam surah Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang menafikan ataupun menolak hukum hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan kalau nak laksana Islam ni tak perlu di atas muka bumi, kana minal wa faulaika humul kafirun, jadilah orang-orang yang kufur ingkar dengan Allah SWT. Nauzubillah. Ya. Jadi itulah untuk malam ni, padahlah tu sikit-sikit. Dah. Kita sambung pula minggu depan di muka surat 69. Jadi kesimpulannya, sekiranya kita nak disebut sebagai orang Muslim, maka kesediaan kita untuk menerima manhaj Islam, melaksanakan hukum hak Allah SWT, kemudian kita laksanakan ibadah kepada Allah SWT, dan yang paling penting, ikhlas kepada Allah, tidak syirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi itulah perkara-perkara yang boleh memberikan kekukuhan iman dan amalan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sedang muslimin dan muslimat, saya doakan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah SWT untuk terus beribadah, untuk terus kita melaksanakan perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.